Islam datang ke Nusantara ini tidak melalui jalan futuh ataupun al-fath, pembukaan, dan tidak seperti di Timur Tengah. Rata-rata mana bila Islam masuk ke tempat-tempat yang lain disebut al-fath ataupun futuh. Difahami daripada kalimah al-futuh itu, pembukaan itu, dia ada elemen-elemen, maknanya ketenteraan dan militari. Tetapi perkara itu tidak dinisbahkan dalam konteks penyebaran Islam di Nusantara kerana masyarakat itu amat terkenal dengan toleransi, ramah dan jalan damai. Maka kita boleh sebutkan Islam masuk ke Nusantara kita ini melalui jalan asimilasi, maknanya pergabungan budaya dengan di-upgradekan kebudayaan tersebut dengan nilai-nilai Islami. Dan ini menjadi intipati kepada gerakan dakwah yang kita disebutkan sebagai gerakan dakwah yang dipelopori ataupun yang telah diusahakan oleh para wali songo. Jadi dia amat meraihkan keadaan maknanya budaya dalaman dan dia upgradingkan budaya tersebut supaya bertepatan dengan intipati ajaran Islam. Satu perkara lagi dalam konteks Nusantara ini, dia amat rapat dengan elemen-elemen maknanya dipanggil apa? Bukan Ghostbuster. Elemen-elemen magic, elemen-elemen mistik, elemen-elemen yang bersifat maksudnya paranormal, gitu, amat terkenal, amat sinonim. Maka elemen-elemen ini hanya dapat ditangani oleh para pendakwah yang ada karamah, Jadi dengan karamah mengalahkan elemen-elemen mistik ini, maka mereka yang dianugerahkan karamah amat sinonim dengan gelaran mereka yang berstatus para aulia, iaitu para ulama yang mendalam dalam pengamatan, ataupun mereka yang kalau nisbahnya mereka yang membawa nur, ataupun dalam istilah yang lain kita boleh sebut sebagai mereka yang datang ke sini adalah mereka yang barakah, sehingga dengan asbab barakah itu dapat maknanya menembuskan Islam ke masyarakat Nusantara kita ini. Maka secara tuntas dapat kita katakan bahawa yang mempelopori perkembangan Islam di Nusantara kita ini adalah para ulama di kalangan ahli sufi. Jadi para sufi, kenapa para sufi? Kerana mereka adalah mereka yang dianugerahkan karamah, dan dengan karamah banyak maknanya perkara mistik yang dapat ditangani. Dan kalau kita baca sejarah-sejarah Wali Songo juga amat sinonim. Contoh-contohnya maknanya Sunan Kalijaga ke, ada salah seorang daripada Sunan Wali Songo itu, maknanya dia dengan karamahnya itu mengalahkan maknanya magic ataupun sihir daripada pengaruh-pengaruh Hindu dan seterusnya. Okey. Jadi dari sudut fiqh pula, orang Melayu kita ini suka untuk berkumpul membuat kenduri, memperingati maknanya perkara-perkara berkaitan dengan kelahiran, kematian. Maka saya melihat dalam fiqh mazhab Syafi'i, di sana ada hukum dan sudut mandi sunat. Mandi sunat itu salah satu tempat yang kita disunatkan untuk mandi adalah apabila kita menghadiri majlis rapat umum. Maka menyebabkan ada satu elemen similarity dalam konteks pegangan mazhab dengan pengamalan masyarakat Islam di Nusantara. Jadi begitulah sedikit pendedahan yang boleh saya kongsikan berkenaan dengan sejarah awal kepegawaian Islam di rantau ini, berkenaan dengan pengaruhnya terhadap identiti jati diri budaya orang Melayu dan elemen-elemen kemelayuannya. Jadi secara merata-rata yang saya sebutkan ini sebagai pengenalan, kesimpulannya orang Melayu amat sinonim dengan makna elemen kesufian, dan perkara-perkara dalam fiqh juga adalah di bawah pengaruh sufi, iaitu banyak nak beramal. Jadi kalau macam puasa Rejab Syaban Ramadan itu dia fikir nak beramal sebab itu menjadi perkara yang utama dalam
perihal kesufian. Okey, satu perkara lagi saya tak sentuh berkenaan dengan akidah, pegangan akidah. Berkenaan dengan pegangan akidah, oleh kerana sekali ini oleh kerana yang ulama yang mempelopori kemasukan Islam di Nusantara ini adalah ulama sufi, maka tidak ada akidah yang boleh matching, yang boleh berselari, yang boleh maknanya menerima kesufian melainkan akidah yang terapkan oleh maknanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang digelar, yang diistilahkan sebagai Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah melalui pendekatan sifat 20. Jadi maknanya kalau kita tak dapat menafikan, bukan kalau, kita tidak dapat menafikan Islam masuk ke Nusantara ini melalui pendakwah sufi, dan tidak ada manhaj pegangan akidah yang paling sinonim dengan elemen kesufian melainkan Asy'ariyah dan Maturidiyah melalui perbahasan kerangka sifat 20. Kerana intipati dari sifat 20 itu susunannya, maknanya cara penghuraiannya memang menyambung kepada maknanya kefahaman para sufi. Maka saya kira saya telah merumuskan secara surface berkenaan dengan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dan pengaruhnya terhadap perkembangan, kemasukan dan perkembangan Islam di Nusantara ini. Saya rumuskan begini: Islam masuk ke Nusantara melalui ahli sufi. Ahli sufi itu pegangannya itu mesti cocok dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun peramalan yang berlaku, yang diamalkan di Nusantara ini, maknanya berdasarkan pada mazhab fiqh, kerana dia amat sinonim dengan budaya orang-orang Melayu di Nusantara itu sendiri.